Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ais Nahira binti Muhammad dan nama matrik 18 DPM 18 F1019. Saya bersama ahli kumpulan saya ingin membentangkan berkaitan projek akhir yang kami pilih iaitu penyelesaian masalah pengurusan perniagaan warung desa Rumbia Orang. Seterusnya. Pengenalan. Warung desa Rumbia Orang ini diuruskan oleh Encik Zul Azmi sendiri di mana beliau mula menjalankan perniagaan berasaskan masakan kampung ini pada 26 Ogos 2016. Warung ini terletak di Mata Air Perlis dan warung ini mula beroperasi pada pukul 10 pagi sehingga 5 petang sahaja. Pemilik warung iaitu Encik Zul Azmi ini berazam ingin menjadikan warung ini adalah tempat pilihan utama bagi pilihan pelanggannya. Warung ini juga mempunyai potensi yang besar serta berpotensi untuk berkembang dengan lebih maju kerana kawasan persekitarannya ialah kawasan perumahan yang padat, bersebelahan homestay dan ramai pengunjung yang sering mengunjungi ke kawasan tersebut. Tambahan pula, warung ini menyajikan makanan selera kampung bagi memenuhi citarasa pelanggan. Okey, berkaitan dengan skop projek perniagaan, skop projek ini adalah merangka dan melaksanakan strategi pengurusan pemasaran dan perundangan bagi perniagaan makanan. Antara isu atau masalah yang ada pada perniagaan warung desa Rumbia Orang ini adalah yang pertama, tidak mempunyai media sosial untuk mempromosikan perniagaannya. Yang kedua adalah tidak menetapkan alamat premis di peta Google. Yang ketiga, kurang pekerja mahir dan kurang tenaga pekerja. Dan yang terakhir adalah susun atur bahagian kedai kurang memuaskan. Seterusnya. Antara objektif projek kami adalah merangka dan melaksanakan strategi pengurusan, pemasaran dan juga strategi perundangan ke atas perniagaan warung desa Rumbia Orang. Slide seterusnya akan diterangkan oleh Nurul Izzati. Nama saya Nurul Izzati binti Mazahir, nama matrik 18 DPM 18S1025. Saya akan membentangkan tentang analisis dan penemuan projek perniagaan dari segi strategi pengurusan, strategi pemasaran dan strategi perundangan. Bagi strategi pengurusan, kami mencadangkan kepada pemilik warung untuk menukarkan hari operasi kepada hari yang lain supaya tidak sama dengan pesaing yang berdekatan. Sebelum ni, warung desa Rumbia tidak beroperasi pada hari Rabu di mana pesaing yang berdekatan juga tidak beroperasi pada hari yang sama. Jadi kami cuba cadangkan kepada pemilik warung untuk menukar hari Rabu kepada hari lain. Seterusnya, kami juga mencadangkan kepada pemilik untuk menetapkan carta organisasi perniagaan. Carta organisasi ni tujuan dia untuk nak tetapkan tugasan kepada setiap pekerja. Dekat warung desa Rumbia ni terdapat 5 orang pekerja yang bekerja di warung. Pertama sekali, pekerja dia penolong pengurus, pekerja bahagian depan iaitu pelayan, pekerja bahagian pemancar air, pekerja di bahagian tukang masak dan pekerja bahagian pembantu dapur. Okay, seterusnya kami juga memberi cadangan kepada pemilik warung untuk membuat program latihan pekerja ataupun menghantar pekerja pergi ke kursus latihan pengendali makanan. Dari segi strategi pemasaran, kami membantu mempromosikan makanan yang terdapat di warung desa Rumbia di Facebook dan di Instagram. Di Facebook, kami telah memuat naik gambar masakan hampir 35 posting, manakala dekat Instagram, kami memuat naik gambar sebanyak 30 posting. Kami memuat naik gambar aneka masakan yang terdapat di warung sebanyak 2 atau 3 kali seminggu di dalam sosial media. Bagi nak bantu warung dikenali lebih ramai lagi, kami menggunakan booth sebanyak 3 kali dengan memperuntukkan 170 orang penonton yang dapat lihat booth
dengan hanya bermodalkan RM5 untuk sekali bus. Seterusnya, kami bantu pemilik warung dengan mendaftarkan alamat warung di peta Google. Seterusnya, kami telah sediakan banting yang lebih menarik daripada sebelum ni. Dari segi strategi perundangan, kami juga telah mencadangkan kepada Encik Zul Azmi untuk menetapkan syarat bagi setiap pekerjanya sama ada pekerja baru maupun lama agar wajib ambil suntikan typhoid sebelum memulakan kerja. Seterusnya, kami juga cadang kepada pemilik warung untuk meletakkan tanda dilarang merokok di premis untuk kesejahteraan pelanggan. Selain itu, kami juga mencadangkan untuk mematuhi SOP, contohnya pemakaian pelitup muka, cecair pembasmi kuman dan pemeriksaan suhu sebelum memasuki premis. Kami juga sumbangkan kepada 3 kotak pelitup muka kepada warung. Di samping itu juga, kami juga mencadangkan kepada pemilik warung agar menghadkan limit pelanggan yang ingin menjamu selera di warung tersebut bagi mematuhi SOP. Slide yang seterusnya akan dibentangkan oleh Nur Syamimi. Okay, saya akan teruskan pembentangan tentang kesimpulan dan cadangan. Saya Nur Syamimi binti Roslan, nombor matrik 18DTM18F1021. Dengan adanya penyelesaian isu masalah bagi projek akhir, ia dapat membantu pemilik warung Desa Rumbia orang terhadap masalah-masalah yang timbul dalam melaksanakan perniagaannya. Dengan faktor kekuatan dari segi strategi pengurusan, perundangan dan pemasaran, maka perniagaan ini boleh mencapai objektifnya untuk berkembang dengan maju. Dari segi strategi pengurusan, pekerja perlu mengikuti kursus latihan tersebut bagi meningkatkan lagi kecekapan dalam mengendalikan makanan. Seterusnya, menukar hari operasi dapat memberi peluang kepada pemilik warung Desa Rumbia Orang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih kerana warung yang berdekatan tidak beroperasi pada hari tersebut. Carta organisasi dilaksanakan untuk menetapkan tugas yang tetap bagi setiap pekerja. Dari segi strategi perundangan pula, suntikan tifoid perlu diambil supaya tiada jangkitan penyakit. Dengan mematuhi arahan dan prosedur SOP yang telah ditetapkan, dapat mengelakkan daripada tekanan jangkitan COVID-19. Oleh yang demikian, larangan merokok dapat melindungi semua daripada terdedah kepada bahaya asap rokok di tempat awam. Dengan adanya pemasaran Facebook, page, Instagram serta mendaftar warung di Google Map, warung akan lebih dikenali ramai dan dapat memudahkan pelanggan mencari lokasi warung dengan warung Desa Rumbia Orang. Oleh itu, kami berharap agar warung Desa Rumbia Orang dapat diketahui umum dan dikenali oleh lebih ramai lagi orang dan juga akan memperoleh keuntungan yang banyak dari sebelum. Sekian, terima kasih.